Assalamualaikum, kembali bertemu dalam MHI 6 Mei hari ini dan kita nak menjengah ke 25 Ramadan. Ini 24 Ramadan. Pastinya banyak perjuangan yang kita lakukan di samping tetap kita kena bertahan dengan kesabaran saat diuji dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang masih lagi dikuatkuasakan terutama di kawasan Selangor dan Kuala Lumpur. Harap sabar, tenang semuanya. Moga-moga kita dikurniakan kesabaran pada tahap yang tertinggi. Ya, itulah dia. Kita cuma harapkan kita mampu berdoa saja, tetapi ikut kepada diri masing-masing lah. Ada yang mungkin boleh bersabar, ada yang mungkin hilang sabar. Kan? Kita tak tahulah, masing-masing punya pandangan dan juga mungkin pendapat masing-masing lah. Tetapi apapun, kalau ikutkan 24 Ramadan, kalau sebelum-sebelum ini, Fetri, saya percaya ini adalah masa-masa yang dicari-cari oleh orang ramai, khususnya untuk mereka yang nak bershopping raya ke, ataupun mereka yang nak balik ke kampung ke. Tetapi itu waktu-waktu sebelum-sebelum ini. Tetapi sekarang ini, nak siap apa? Dah shopping raya pun tak boleh nak balik kampung sebab PKP sebagainya. Ni orang-orang KL macam semalam. Contohlah macam baru-baru ini kerajaan mengumumkan bahawa untuk anda yang berada dekat Selangor 6 kawasan PKP dan untuk mereka yang berada dekat KL mungkin rasa macam terlepas dan sebagainya. Tetapi semalam telah pun diumumkan Kuala Lumpur pun termasuk juga dalam kategori PKP ini. Betul, terpaksa membuat pelbagai persiapan terutama kalau yang berniaga di bazar Ramadan. Saya kata ada macam di Selangor ada diberikan tempoh mungkin untuk habiskan stok dan sebagainya. Betul. Sebelum diperintahkan untuk menutup perniagaan mereka. Ya. Dan malah ada juga yang tak dapat beroperasi langsung. Yang dapat pun keperluan penting kerana sektor ekonomi tak ditutup. Tapi telah bimbang disebabkan oleh PKP ini. Mungkin orang tidak keluar. Ya. Kerana mungkin terjejas perkhidmatan ataupun terjejas sikit pendapatan bagi mereka yang sedang berjuang pada tahap yang terakhir ini sebelum Aidilfitri ini, itulah ujian mereka. Betul. Jadi kita harapkan semoga ada strategi dapat digerakkan oleh pelbagai pihak kerana ada pihak yang sedang usaha inilah masa terbaik untuk mereka mendapatkan keuntungan tapi tak dapat dilakukan. Ya, betul. Baik, kita tidak berdua saja. Kita nak tanya salah seorang daripada mereka yang mungkin terkesan ataupun tidak disebabkan PKP ini. Sebab sebelum ni tengok memang rancak kan. Jadi MC dan sebagainya. Kita bersama dengan Sofia di sana. Silakan. Awak tunjukkan statement tu pada diri sendiri ke macam mana? Semua. Saya rasa semua terkesanlah dengan perubahan yang agak besar dan agak mendadak ini. Kita difahamkan ialah esok bermula juga untuk PKP di Kuala Lumpur dan sebagainya. Bukan itu sahaja, di sekolah juga bermula hari ini dan esok telah pun dicutikan untuk memastikan dikurangkan pergerakan sosial dan sebagainya. Tapi itulah dia, kita harapkan agar anda semua mampu untuk bersabar, ibu bapa, semua ahli keluarga. Bagi mereka yang mungkin agak berjauhan dengan keluarga di kampung dan sebagainya kan, mungkin ini antara masa yang ialah boleh kita ambil juga untuk tidak lupakan mereka. Masih boleh berhubung secara maya, secara online. Jadi janganlah menjadikan PKP ini satu alasan untuk tidak berhubung langsung ketika raya ini. Tapi cakap pasal bersabar ni, saya rasa perkataan bersabar ini harus diberikan perhatian jugalah. Okey, contohlah untuk mereka ini kita nak bagi golongan peniaga, usahawan baru yang mungkin baru nak mula berniaga, Fetri. Saya rasa andai kata kalau saya ni berada di tempat mereka, bagaimanakah perasaannya? Contoh kalau misalnya kata kalau kita nak berniaga, kalau kita keluar berniaga tu, kita dapat pendapatan tau. Ada di antara peniaga yang mendapat pendapatan harian. Tetapi bayangkan andai kata kalau mereka ini tidak boleh berniaga. Jadi bagaimanakah caranya untuk mereka mendapat pendapatan? Kecuali orang-orang khususnya untuk kaki tangan kerajaan ke swasta ke yang dah ada pendapatan bulanan mereka. Jadi tetap, mereka dah tahu dah tetap. Jadi orang kena keluar mencari rezeki, kena berinteraksi dan ada juga memang menjadikan Ramadan ini biasanya dia kerja paling maksimum pada Ramadan. Ya, betul. Sebabnya bila ada berita dibolehkan bazar Ramadan, jadi memang dah dikumpulkan segala stok yang berkaitan, perlu dihabiskan sebab nanti dah tak boleh dijual ya. Mungkin stok makanan dan sebagainya. Tapi bila ini berlaku, mereka ke mana? Tak semua orang ada kemahiran untuk menjual secara dalam talian sebab dah nak penghujung baru nak laksanakan ini. Jadi menyebabkan nak beralih pada talian tu mungkin ambil masa yang lama dan juga mungkin tak semua dibersetujui, terutama mungkin golongan yang agak berusia dan sebagainya. Tapi lah cabarannya itulah tak dapat kita elakkan sebab kita bimbang dengan faktor nyawa. Kerana saya fahamkan banyak tempat di hospital yang mungkin bertambah dari segi jumlah mereka yang terkesan. Kes pun kembali ke angka 3,000-an. Jadi ini pastinya melibatkan pelbagai pengumuman. Kita dapat pastikan banyak video yang tular tentang bagaimana frontliner atau barisan hadapan yang berjuang ya untuk menyelamatkan nyawa
mereka yang terjejas ini. Sebab bukan sedikit tenaga yang diperlukan. Mereka juga berpuasa dengan pakaian yang mengikut protokol. Itu perjuangan untuk barisan hadapan yang sedang digerakkan. Baik, untuk angka statistik COVID-19 mungkin kita dapat saksikan angka yang paling membimbangkan kita. Kita harapkan bahawa angkanya adalah semakin menurun ataupun sekata saja. Tetapi semalam Sofia, kita mencatatkan berapa Sofia? 3,744 kes baru, peningkatan demi peningkatan dari hari demi hari. Dan inilah dia 17 kematian, semalam dicatatkan 24. Dia masih pada angka yang agak tinggi. Dan kita juga lihat inilah dia kes sembuh sebanyak 2,304 kes. Dan ialah yang boleh menjadi salah satu alasan yang kukuh juga untuk melihat pergerakan ke Perintah Kawalan Pergerakan adalah disebabkan angka-angka ini yang semakin meningkat. Seperti yang anda dapat lihat di sini, ini antara catatan di mengikut negeri, peningkatan yang paling tinggi setakat ini di Selangor. Lebih sekali ganda iaitu sebanyak 1,548 kes, dan di Kelantan 480 kes dan di Sarawak 419 kes. Ya. Kita harapkan apa saja keputusan kerajaan khususnya untuk Perintah Kawalan Pergerakan PKP ataupun PKPD di tempat mereka ini dapat mengurangkanlah kadar kebolehjangkitan. Kita lihat ni jumlah kluster yang tamat mungkin tinggi jugalah 1,303, tetapi kita tidak boleh menidakkan angka untuk kluster yang baru saja dijumpai khususnya di KL lah. Kenapa agaknya KL ni telah pun diumumkan PKP kerana terdapat 17 kluster baru. Itu amat membimbangkan juga. Itu dia yang kita paling risau sekali lah tentang kebolehjangkitan dan varian yang akan dibincangkan oleh Sofia nanti, macam mana dia berkembang biak. Sebab bila mana didapat dikesan satu varian yang baru yang mungkin bermutasi, jadi apakah impaknya kepada kesihatan komuniti. Sebab kita ni sekarang ni dalam peringkat yang berjuang, pastinya ramai yang pun ada peluang untuk mendaftarkan untuk vaksinasi. Jadi kita harapkan ada tercipta penambahbaikan lah dengan maklumat yang bagaimana pula kita juga kena harus tinjau tentang individu yang mendaftar untuk vaksinasi ini, sebab kita nak meningkatkan lagi tahap kesedaran dan juga tahap cakna kepada mereka yang mendaftar untuk mendapatkan vaksinasi sepenuhnya. Kalau kalian sedar kan, selang beberapa bulan pastinya mempunyai satu mutasi yang baru bagi jangkitan COVID-19 ini. Jadi ini mendatangkan kebimbangan. Kita dah ada Pfizer, AstraZeneca dan sebagainya. Jadi persoalannya, adakah vaksin-vaksin ini mampu untuk melindungi kita daripada varian-varian baru ini? Kita akan perincikan sebentar saja lagi. Kita meninjau dulu di akhbar, kita teruskan di NST. Di halaman utama menyatakan more MCO KLJB Kota Tinggi dan banyak lagi kawasan. More places joining under the MCO as daily COVID-19 cases edge closer to 4,000 cases. Tapi apa yang menjadi pilihan penerbit hari ini di halaman yang ke-7, schools in Putrajaya KL shut from today. Dan KL under MCO starting tomorrow di halaman yang ke-6. Ini yang menjadi perbincangan kita sebentar saja tadi. Disebutkan ini antara yang perlu dilakukan dengan 17 kluster baru, dan sudah tentunya kalau kita melihat secara geografik, kawasan KL itu adalah berada di tengah-tengah kawasan-kawasan lain, daerah-daerah lain yang diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi tidak menjadi satu kejutanlah untuk melihat pergerakan KL ini untuk menjadi kawasan yang diwartakan sebagai PKP. Kami harapkan agar anda semua bersabar dan semoga ini mampu untuk menurunkan lagi kadar kes 4,000 sehari ataupun 3,700 sehari untuk harapannya 3 digit dan sebagainya. Itu di halamannya ke-6 NST. Kita teruskan. Di berita harian ini tentang pendidikan, semua sekolah di Selangor dan Kuala Lumpur ditutup. Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup bermula hari ini selama 2 hari. Dan Kementerian Pendidikan dalam kenyataannya berkata, penutupan sekolah sehingga Jumaat ini bagi mengurangkan pergerakan dalam komuniti berikutan peningkatan kes COVID-19 di negeri yang terbabit. Dan keputusan itu dibuat selepas melihat kedudukan Kuala Lumpur dan Putrajaya yang bersempadanan dengan daerah dalam Selangor. Jadi memang tidak ada persekolahan. Kalau hari ini anda keluar pun memang dapati keadaan jalan sedikit lengang, tiada pergerakan dapat berlaku, dan ini pastinya dapat membantu juga dari segi mengurangkan kadar kebolehjangkitan. Itu dia halaman ke-7 di berita harian. Okey, itu di berita harian berkisarkan berkenaan dengan COVID-19. Kita nak beralih seketika lah. Kita hentikan seketika berita berkenaan dengan COVID-19 ini sebab apa yang saya nak paparkan di harian Metro. Okey, kita lihat dulu di muka hadapannya, ianya berkisarkan tentang anak muda yang masyuk, kata orang. Okey, dan hidup susah kini mampu untuk berbelanja mewah. Dipaparkan dekat sini adalah usahawan kosmetik dan sebagainya. Okey, yang menjadi pilihan adalah di halaman belakang berita sukan tahniah diucapkan kepada Pandelela Renong yang meraih emas semalam. Okey,
Okey, muka surat 46 butirannya. Penerjun negara Padalila Renong memberi khabar gembira apabila menghadiahkan emas dalam acara 10 meter platform individu di kejohanan terjun Piala Dunia FINA di Jepun semalam. Ia emas pertama buat skuad negara dan penerjun itu di kejohanan Piala Dunia dan kejohanan terakhir buat atlet memburu tempat tamasya ke Olimpik Tokyo. Tetapi Padalila ni dah pun mengesahkan tempat ke Olimpik dalam acara berkenaan ketika Padalila ini beraksi dalam kejohanan dunia di Gwangju, Korea Selatan tahun lalu. Okey, ada yang mungkin beranggapan bahawa mungkinlah penerjun-penerjun yang bersaing dalam kejohanan ini adalah penerjun bukan dari negara China. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat atlet-atlet yang meraih emas, yang mendapat tempat podium ni adalah mereka dari negara China. Tapi kita tidak boleh menidakkan prestasi Padalila semalam, di mana kalau kita lihat terjunannya memang cukup cantik, ya, yang mana terus memberikan kemenangan buat Padalila Renong. Dan sementara itu, harapan seorang lagi penerjun negara iaitu Cheong Jun Hong untuk menduduki podium tidak kesampaian apabila beliau menamatkan tempat cuma di separuh akhir sahaja. Walaupun syabas tahniah diucapkan kepada Padalila dan diharapkan ianya menjadi semangat pemangkin ketika beraksi di Sukan Olimpik Tokyo pada Julai nanti. Itu dipaparkan di Harian Metro. Berita sukan yang memberikan warna lah di saat kita berdepan dengan pandemik ini. Ya. Dan sekarang ini dah bulan Mei. Dah 5? Macam mana pula dengan Olimpik? Sukan-sukan lagi 2 bulan lagi kan? Di saat ada kes lonjakan yang amat ketara dan dengan apa yang berlaku di India dan sebagainya, apakah akan ditunda lagi? Mungkin di saat akhir. Itulah ujian untuk sukan-sukan yang bersifat antarabangsa. Okey, baik. Kita masih lagi nak bercakap berkenaan dengan bulan Ramadan ini. Kita dah berada dalam 10 yang terakhir ini dan masa inilah masanya untuk kita membuat pecutan di saat-saat akhir ini untuk kita mencari malam Al-Qadar, iaitu seumpama malam 1000 bulan. Jadi kita nak bercakap berkenaan dengan malam 1000 bulan ini dan terus saja Fitri, kita bersama dengan tetamu jemputan kita. Itu dia Ustaz Ahmad Fawaz Fazil, pendakwah yang sentiasa datang ke Malaysia untuk berkongsi ilmu. Sebab kita di pecutan yang terakhir mendapatkan motivasi yang terbaik. Dan apakah amalan yang sepatutnya kita lakukan? Dan bersama Ustaz, secara panggilan video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia. Alhamdulillah Ustaz, kami tak sabar untuk berkongsi ilmu pagi ini sebab ramai yang tak tidur lepas subuh sebab nak mengejar malam kemudian. Ustaz, mungkin ramai dah tahu setiap tahun kita ulang, namun tak salah sebab kita mengulang kaji ilmu yang manfaat. Betul. Sebab kita berada di malam-malam ganjil sebegini. Jadi Ustaz, apakah amalan yang sebaiknya dilakukan? Sebab sekarang ni Ustaz, di versi PKP ni Ustaz, untuk tahun yang kedua, biasanya orang akan iktikaf di masjid, ada imam yang memimpin. Tapi kali ini nampaknya bersendirian. Jadi apa amalan yang terbaik di saat tidak dapat berjemaah, tak ada pimpinan secara langsung di masjid-masjid ya, sebab ada had tertentu. Esok pun Jumaat, kalau macam di Selangor ni hanya had beberapa orang sahaja. Macam mana nak imarahkan Ramadan ini, malam ganjil, malam yang dinantikan di saat dikekang sebegini? Silakan Ustaz. Ya. Malam Lailatul Qadar ini ia merupakan satu anugerah ilahi. Anugerah ilahi yang sangat luar biasa, yang merupakan hadiah, yang kerana makna Lailatul Qadar ini yang merupakan malam keagungan. Al-Qadar itu maksudnya keagungan, kemuliaan. Jadi bagi mereka yang menghidupkan Lailatul Qadar itu, sudah pasti dia akan menjadi insan yang agung. Kerana kita ini berpaut kepada keagungan seseorang ataupun keagungan Tuhan. Dan ini yang perlu kita faham. Bahawa kalau kita inginkan keagungan itu adalah milik Allah. Fa innal izzata lillah. Keagungan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita didatangkan pada 10 malam Ramadan ini dengan Lailatul Qadar, bermakna kita ada peluang untuk mengangkat darjat kita daripada insan yang biasa kepada insan yang luar biasa. Sebab itu malam ini adalah malam ketenangan. Malam ini adalah malam yang Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, bila masuk 10 malam terakhir, syadda mi'tarahu wa ayqadha ahlahu. Nabi pulun sungguh-sungguh sampai Nabi tidak menyentuh isteri dia. Maksud dia tak bersetubuh. Kerana ini waktu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan Nabi kejut isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam agar bangun bersama dengannya. Berdoa, berzikir, kerana ini malam keagungan. Dalam malam keagungan, rugilah kalau kita tak mengejarnya. Hatta kalau wanita yang tidak boleh sembahyang pun, bangun untuk berdoa untuk mendapatkan keagungan dan kemuliaan yang tinggi. Okey, baik Ustaz. Memanglah kita ni digalakkan untuk melakukan pelbagai perkara-perkara kebaikan ya di saat-saat akhir ini Ustaz. Tetapi itulah dia caranya untuk kita nak meimbangi tentang perkara-perkara duniawi ini dan juga perkara-perkara untuk kita mendapat saham akhirat ini. Okey, bayangkan 10 malam yang terakhir kalau sebelum ni mungkin mereka ni sibuklah shopping sana, shopping sini kan. Sampai mereka ni terlupa untuk melakukan pelbagai amal ibadah. Jadi mungkin mereka ni melakukan pelbagai aktiviti-aktiviti yang melalaikan. Jadi bagaimana Ustaz untuk kita nak meimbangi ya dengan perkara-perkara duniawi ini, kita tolak ke tepi dan kita harus memberikan keutamaan kepada 10 malam terakhir ini untuk kita mencari malam Al-Qadar ini Ustaz. Sebenarnya bukanlah kita ni mengagungkan Lailatul Qadar, kita menepikan apa dia duniawi. Dan ini duniawi kita ambil. Duniawi kita kejar. Duniawi kita perhatikan. Tetapi itu adalah luaran. Makna badan kita bergerak, namun hati kita rindu kepada Lailatul Qadar. Bukan bermaksud bila kita ini mengejar Lailatul Qadar ini, kita alpa dan kita lupa terhadap kita katakan duniawi tak? Tidak, kita seimbangkan. Di waktu siang kita bekerja kerana kerja itu adalah ibadat. Ya. Kita nak berniaga. Namun etika Islam itu perlu dijaga. Apabila seorang itu dia berniaga, dia bekerja, dia mengikut akhlak dan dasar Islam, tidak berdusta, tidak berbohong. Apabila malam dia mengerjakan malam, itu adalah ibadat sebenarnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kerana Islam ini bukan hanya beribadat, kehidupan kita pun mesti Islam. Jadi jangan kita salah faham bila kita menghidupkan bulan Ramadan dan Lailatul Qadar ini kita tepikan duniawi, tidak. Kita perlu buka puasa, kita perlu kita katakan makan dan sebagainya. Namun di waktu malam selepas Isyak itu malam yang sangat mustajab doanya. Sehingga fajar, hatta matla'il fajar. Makna waktu itu luas sampai fajar. Kalau kita tak bangun pukul 1, bangun pukul 2, tak bangun pukul 2, pukul 3, sampailah sebelum subuh. Dan ini merupakan kefahaman yang kita perlu perbetulkan, iaitu pertembungan dunia dengan akhirat. Mereka tidak bertembung. Sebenarnya perlu kita sinergikan dunia dan akhirat sehingga kita mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Ustaz, bagaimana pula dengan amalan yang lebih afdal dilakukan? Adakah seandainya, misalnya kata contohnya, orang yang mungkin ada hutang solat sebenarnya mungkin tidak menjaga solat fardu, adakah perlu dilaksanakan solat sunat seperti tahajud dan sebagainya, ataupun lebih afdal membayar hutang-hutang yang tertinggal, mungkin hutang zakat, ya, hutang-hutang lain, hutang dengan Allah Taala yang perlu dilunaskan berbanding dengan melakukan amalan sunat seperti tarawih dan sebagainya, yang benar harus diutamakan supaya meraih keberkahan berpandukan kepada yang lebih afdal. Silakan. Saya tidak jelas soalan Fitri. Dapat. Betul lah, mungkin sikit ada gangguan teknikal Ustaz ni. Apa amalan yang lebih afdal dilakukan pada malam terakhir ini? Sebab ia kadang-kadang orang tu mungkin tidak menjaga solat 5 waktu contohnya kan. Tapi dia memburu tahajud ataupun solat sunat yang lain. Jadi mana yang harus diutamakan supaya segala amalan itu diberkahi, mendahulukan yang wajib untuk memastikan amalan kita lebih cantik dan tersusun. Silakan Ustaz. Dapat dengar? Ya, dia mengikut pada keadaan kita sebenarnya. Ibadat sunat ini jangan bertembung sehingga kita ini cuai terhadap kewajipan. Misalnya katalah kita ni kerja, kewajipan kita sampai malam macam doktor dan sebagainya. Cukuplah dia sembahyang 2 rakaat di tengah malam. Sebab kita secara konsep umumnya orang tak bekerja sampai malam, tetapi ada sektor-sektor yang mereka terpaksa berjaga malam seperti polis dan seumpama dengannya. Mereka ada ibadat khusus. Misalnya mungkin mereka tidak sempat membaca Al-Quran, mereka berdoa. Kerana mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala bukan dengan satu cara. Jadi kita lakukan ibadat yang mudah untuk kita. Kesimpulannya make it easy.
Kalau kita mudah baca Quran, kita baca Quran. Kalau kita rasa kita mudah tahajud, sebab kita duduk di rumah, kita buat tahajud. Kalau kita sibuk seperti mana pegawai kesihatan dan pegawai keselamatan, sudah tentu kita berdoa dan berzikir dan beristighfar. Jadi inilah keindahan Islam. Dia tidak menentukan satu ibadat itu kepada satu perkara. Kerana dia akan menyebabkan kita berasa susah. Sebab itu kelainan dalam ibadat sunat dipelbagaikan supaya kita dapat kutip yang mana mudah bagi kita. Baik, Ustaz, saya percaya ramai dari kita ni yang mungkin ialah bangun malam, melakukan mungkin pelbagai amal ibadah kan, buat qiyamul lail dan sebagainya. Okey, baik, ini bagi khususnya golongan wanita ni kan. Mungkin 10 malam terakhir ni tiba-tiba datang keuzuran pula. Tetapi dalam masa sama juga mungkin mereka rasa macam frust kan, tidak dapat nak membaca Al-Quran dan sebagainya. Mungkin ada sesuatu perkara yang mungkin boleh dibangkitkan untuk mereka juga mendapat ganjaran malam Al-Qadar ini, Ustaz. Saya terlintas soalan ni sangat baguslah. Ada benda yang kita lupa. Di samping kita berzikir dan sebagainya, ada tempat-tempat yang boleh menjadikan pahala kita berganda juga. Iaitu berbakti kepada ibu bapa. Dengan membantu kewangan mereka, dengan berdoa kepada mereka, dengan kita bagi duit kepada mereka, dengan telefon mereka dan juga berbakti kepada suami. Itu juga boleh menjadi trigger kepada Lailatul Qadar. Jadi orang perempuan di samping dia berzikir, berdoa, mungkin dia sediakan makanan. Sahur untuk suami dia, dia sediakan minuman untuk suami yang berzikir dan sebagainya. Itu juga di antara cara-caranya. Sebab ibadat ni kita tak boleh faham dalam bentuk konteks berzikir sembahyang sahaja. Dan orang perempuan dalam waktu haid sebenarnya dia dapat pahala. Itu keistimewaan bila dia tinggal sembahyang kerana Allah Ta'ala dia dapat pahala. Bila dia tinggal Quran kerana Allah Ta'ala dia dapat pahala. Bila dia tinggal puasa kerana Allah dia dapat pahala. Ajaib. Sebab ramai orang faham ibadat ini dalam bentuk perlakuan. Tetapi Allah Ta'ala bagi kepada orang perempuan ini, tinggal sembahyang dapat pahala. Tinggal baca Quran dapat pahala. Tinggal puasa dapat pahala bila dia niat kerana patuh ajaran Allah. Namun dia bangun di waktu malam untuk berdoa dan dia servis suami dia ataupun ibu bapa dia, itu juga trigger kepada menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi ini di antara benda yang boleh menggembirakan. Banyak saya sebut pada orang perempuan, sebenarnya orang perempuan ramai salah faham sebab dia faham ibadat ni dalam bentuk buat saja. Tidak, orang perempuan ada kelebihan. Tidak ada orang yang tinggal sembahyang dapat pahala, melainkan orang perempuan ketika mana waktu haid atau nifas. Jadi Ustaz, apa saranan supaya kita meningkatkan amal ibadah dan tidak menjadikan Ramadan dan tidak menjadi paling utama tidak menjadi penyembah Ramadan yang hanya mulia pada bulan ini saja, tapi bila keluar daripada madrasah Ramadan ini kembali kepada tabiat lama. Jadi macam mana ini betul-betul kita ambil sebagai bulan madrasah dan tarbiyah untuk memajukan keimanan dan kehidupan yang lebih tenang berpandukan kepada syariat. Silakan. Boleh ulang soalan, tak jelas kan? Itulah dia Ustaz. Kami ada sikit gangguan teknikal. Mungkin Ustaz dapat rumuskan bagaimana Ramadan ini sebagai bulan madrasah, bulan tarbiyah dan tidak menjadi penyembah Ramadan yang sering disebutkan oleh ulama silam, supaya Ramadan ini adalah bulan yang menjadi panduan untuk dan juga pedoman untuk masa hadapan dan bukan hanya untuk bulan ini sahaja. Silakan. Ya, sebenarnya kesimpulan yang saya ingin rakamkan, jadikan bulan Ramadan ada sikit gangguan teknikal. Dan memetik kata ulama Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang menyebut bahawa jangan menjadi penyembah Ramadan. Maksudnya hanya buat itu hanya untuk Ramadan. Tapi inilah bulan yang disebutkan dalam Al-Baqarah. Natijahnya ialah takwa yang menjadi panduan untuk terus hidup dengan aman dan bertakwa. Jadi kami ada sikit gangguan teknikal untuk terus berhubung dengan Ustaz Fawaz. Moga-moga ada rezeki lain. Tapi jelas tadi dalam perbincangan ada ruang yang terbuka untuk semua orang. Yang mana yang diuji dengan uzur, yang mana yang diuji dengan kerja. Sebab ibadah ini sangat-sangat luas dan tidak hanya terhad kepada Quran sahaja, tapi anda boleh buat amal ibadah. Mungkin menjaga ibu yang sakit, mungkin sedang berjuang menjaga nyawa di hospital. Semuanya ibadah yang diiktiraf sebagai pahala berganda oleh Allah, insya-Allah. Betul, insya-Allah. Dan masih lagi tidak terlambat ya untuk anda nak mencari malam Al-Qadar ataupun malam Lailatul Qadar ini. Baik, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Kita mengalami masalah tadi, tapi tak apa, insya-Allah kita akan hubungi nanti di masa akan datang. Baik, kita ingin berhenti berehat seketika. Kejap lagi kita akan bersama dengan Sofia. Sofia nak bercakap berkenaan dengan mutasi berganda ini, ya, sebab kita sedar bahawa kita takut mutasi berganda ini masuk ke dalam negara kita ini. Seketika nanti di Malaysia Hari Ini.
Kami keluarga Yazid bin Syahidin ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Jaga SOP. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Mengambil kesempatan bahawasanya hari ini adalah hari yang mulia, hari raya, maka saya ingin merakamkan ucapan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam yang berada di negara kita, sejauh di Sabah dan juga di utara dan juga Pantai Timur dan juga di selatan tanah air. Mengambil kesempatan ini juga saya ingin menyeru kepada semua agar sentiasa menghargai alam sekitar, amalkan gaya hidup hijau dan dalam masa yang sama jangan lupa bahawasanya kita harus mengamalkan gaya hidup yang sihat sebagaimana yang telah disarankan oleh pihak kerajaan dalam mana kita berada dalam suasana wabak di negara kita hari ini. Hai, Assalamualaikum, saya Lia Aziz. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Raya-raya juga, jangan lupa kita, jaga SOP, pakai mask and pakai hand sanitizer, okey? Selamat Hari Raya. Ucapan ini khas untuk semua penonton-penonton Malaysia hari ini TV3. Kami, warga kejuruteraan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh ahli keluarga saya dan rakan-rakan saya yang berada jauh di sana. Tidak lupa juga kepada murid-murid saya yang saya kasihi dan saya sayangi sekalian. Semoga raya kali ini lebih bermakna. #kita jaga kita, #cegah COVID-19, #salam lebaran. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Mimi Fly dan saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua penonton setia Malaysia hari ini TV3. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan di segmen kali ini seperti disebutkan tadi kita akan membincangkan dan memperincikan apakah sebenarnya mutasi berganda COVID-19 ataupun lebih dikenali sebagai B16171 yang telah pun dikesan memasuki negara kita oleh seorang warga negara India pada 2 Mei lalu dan kita ingin perincikan adakah sebenarnya sangat berbahaya, bagaimana ia boleh memberikan impak yang sangat besar kepada rakyat negara kita. Dan kita bersama dengan Dr. Ravindran Tayan, Ketua Unit Virologi Institut Penyelidikan Perubatan Institut Kesihatan Negara Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi doktor. Selamat pagi Sofia dan ahli panel. Apa khabar? Baik, khabar baik. Terima kasih. Terima kasih doktor meluangkan masa. Baik, doktor, ramai yang sebenarnya sangat-sangat risau dengan mutasi berganda ini dan mungkin tertanya-tanya bagaimanakah varian dari negara India ini boleh dikatakan lebih berbahaya daripada varian sebelumnya seperti varian Afrika Selatan dan juga UK. Mungkin doktor nak perincikan sedikit. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya varian ini yang dimaksud daripada India adalah sebagai variant of interest. WHO membuat apa yang disebut penilaian risiko dan dia akan decide lah sama ada dikelaskan sebagai variant of concern. Variant of concern adalah tahap yang lebih tinggi yang termasuk dalam variant of concern adalah variant daripada UK B117, variant daripada South Africa yang B1351 dan juga variant daripada California. Pada masa ini, variant dari India dikelaskan sebagai variant of interest di mana maksudnya adalah masih sedang menjalankan kajian untuk mengantisipasi sebelum meningkatkan tahap risiko kepada variant of concern. Variant ini juga dikenali mempunyai double mutation. Sebenarnya virus ini mempunyai sekurang-kurangnya 15 mutasi, tetapi mutasi yang really memberi kesan kepada virus ataupun memberi kelebihan kepada virus adalah 2 mutasi yang penting yang berlaku pada spike protein. Wow. 15 rotasi itu satu yang sangat menakutkan untuk didengari doktor sebenarnya. Tapi kita difahamkan ini adalah antara varian yang merebak dengan cepat dan juga transmisi yang lebih pantas dan lebih mudah untuk dijangkiti sekumpulan orang ramai. Jadi setakat ini kita difahamikan dengan vaksin yang sedia ada seperti AstraZeneca, Pfizer, Sinovac dan sebagainya. Adakah vaksin-vaksin ini mampu untuk melindungi kita sebenarnya, doktor? Basically walaupun ada 15 mutasi tetapi seperti biasa kebanyakan virus sebab ini satu jenis virus hari ini akan mengalami mutasi sebab apabila virus ini pindah daripada seorang menjangkiti daripada seorang ke seorang memang akan membuat ralatlah virus itu daripada masa aplikasi. Tapi yang penting ialah mutasi itu sama ada memberi kesan. Itu yang penting.
penting lah. Setakat ini mutasi yang daripada India ni yang disebut E484 unit perubahan amino acid daripada glutamate acid kepada glutamine dengan L452R daripada perubahan leucine kepada arginine. Apa maksud dia ialah, nanti kita tahu macam mana virus itu menjangkit ialah virus itu menggunakan apa yang disebut ialah spike protein yang macam bonjol-bonjol atas permukaan virus. Virus spike protein ini akan hanya boleh masuk kepada saluran pernafasan kita apabila ada reseptor yang disebut X2 receptor. So, disebabkan oleh mutasi ini, virus ini lagi memberi kelebihan untuk lagi cekap masuk kepada badan kita. Apabila lagi cekap masuk kepada badan kita ini, lagi cekap dia boleh membahagi. Ini menyebabkan paras virus dalam badan seorang yang dijangkiti lebih tinggi berbanding dengan virus asal yang tidak mengalami mutasi ini, yang disebut virus yang biasa lah. Disebabkan paras virus yang tinggi dalam badan kita ini boleh menyebabkan kebolehjangkitan yang lebih tinggi, di mana orang yang dijangkiti dengan virus ini boleh memberi jangkitan kepada orang lain dengan lebih kebolehjangkitan itu lebih tinggi. So, yang penting sebab macam mana kita nak sebut ini adalah variant of itu adalah WHO membuat risiko, penilaian risiko di mana mereka akan buat 3 perkara yang penting. Sama ada transmisi yang lebih cekap, kebolehjangkitan yang lebih cekap, ataupun membawa kemudaratan yang lebih tinggi kepada pesakit, dan juga yang penting seperti yang Sofia sebut tadi ialah sama ada yang memberi kerintangan terhadap neutralisasi antibody. Sebab kita tahu bila seorang dijangkiti oleh virus COVID secara semula-jadi ataupun diberi vaksin, badan kita akan menghasilkan apa yang disebut neutralisasi antibody. Ini salah satu daripada sistem pertahanan badan kita. Juga kita ada juga T-cell dan sebagainya dalam badan kita untuk menyaaktifkan virus ini. Apa yang terjadi kepada mutasi tersebut ini, memang ada juga mutasi yang saya sebut tadi itu yang terutama mutasi yang paling concern daripada UK dengan South Africa and Brazil and also this yang Indian yang variant double ini, memang ada juga yang bukti mengatakan ada juga ciri-ciri test immunity di mana memberi kerintangan terhadap antibody. Tapi apa yang kita tahu iaitu seorang itu perlukan contohnya untuk meneutralisasi virus ini memerlukan sejumlah antibody, katakan sejumlah antibody. Tapi bila dengan varian ini, jumlah antibody ini kena lebih sikit. Bukannya tidak akan memberi perlindungan langsung. Memang, tapi hasil antibody itu mesti lebih sikit daripada yang kalau melawan virus biasa. So, which means memang daripada kita nampak daripada rekod-rekod daripada ataupun yang setakat ini yang dah publish, ada juga negara-negara yang dah giat melakukan vaksinasi. Contohnya kalau kita tengok UK dengan Israel dengan US, kadar kejangkitan, kadar transmisi dan menurun, kes semakin menurun. Yang kita boleh mengecualikan sebab ini kemungkinan sebab vaksinasi lah. Walaupun ada juga kerintangan, tapi masih dapat mengurangkan peluang untuk macam kebolehjangkitan ataupun boleh juga menyebabkan severity, kemudaratan kurang. Mungkin jangkit tapi kemudaratan ataupun perlu masuk ke hospital atau masuk ke ICU itu kurang. Baik. Doktor, bila kita bercakap berkenaan dengan kebolehan kita untuk mempunyai satu imuniti terhadap virus-virus ataupun seperti ini COVID-19, kita mempunyai takat pertahanan yang berbeza dari satu individu ke individu yang lain. Adakah varian ini memberikan simptom yang lebih teruk lagi bagi mereka yang terjangkiti dengan varian yang terkini ini? Betul. Because memang sistem imuniti seseorang akan beza daripada seorang ke seorang. Memang juga ada seseorang yang ada imunokompromis imun dia tak berapa. So memang untuk suatu vaksin memang ini salah satu cara untuk mengurangkan kes kemudaratan. Tapi kita harus ingat sebab vaksin ini adalah satu sistem imun juga mungkin ada juga sistem immune response yang lain. Antibody satu regulasi antibody, tapi seperti kita tahu sistem ini kita bukannya bergantung semata-mata antibody, semua juga bukan badan sistem yang perlu membantu. Tapi also penjagaan pesakit also penting walaupun kita tahu mungkin ada juga yang tidak mempunyai sistem yang terbagus seperti orang biasa. Ada juga cara makan
kita ucapkan terima kasih kepada doktor kerana sudi memberikan sedikit masa menerangkan kepada kita apakah sebenarnya varian mutasi berganda ini B16171 yang pasti memberikan sedikit kegusaran kepada kita semua. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Ravindran Tayan, Ketua Unit Virologi Institut Penyelidikan Perubatan, Institut Kesihatan Negara KKM. Terima kasih doktor. Itulah tadi kita boleh melihat ini antara dari masa ke masa kita akan sentiasa melihat varian mutasi yang baru. Jadi kami harapkan agar anda semua yang berada di rumah memahami mengapa perlunya Perintah Kawalan Pergerakan. Walaupun agak sukar untuk menerima pada ketika ini, inilah sesuatu yang perlu dilakukan kerana kita mengharapkan imuniti yang lebih banyak lagi berkelompok harapannya di kalangan kita. Baik, kita akan bersama dengan Fatri Yahya untuk perkongsian yang menarik seterusnya. Silakan Fatri. Baik, kita nak berkongsi amalan mulia di bulan Ramadan yang memberi takwa dan keinsafan. Sebelum saya berkongsi tetamu untuk pagi ini yang akan memancarkan sinar maghfirahnya, kita nak berkongsi tentang aktiviti di bulan Ramadan untuk mereka yang memerlukan. Saksikan rakaman visual ini. Hindarkan diri kita dari panasnya api neraka Ramadan ini dengan menyumbang kepada kempen Seerat 2 Jari 2021 Yayasan Maghfirah untuk bersahur, berbuka puasa serta dana pendidikan untuk 5,000 anak yatim Pusat Perlindungan dan Jagaan seluruh Malaysia. Kempen Raikan Ramadan yang digerakkan oleh Yayasan Maghfirah. Saya akan bersama dengan Nur Hadirah binti Muhammad Adnan, Pegawai Perhubungan Luar Yayasan Maghfirah, yang dipadankan dengan Muhammad Syafiq bin Muhammad Hafizi, pengarah projek Raikan Ramadan. Jadi macam mana, sebelum kita berbincang lanjut, mungkin dapat diceritakan bagaimana apa aktiviti utama Yayasan Maghfirah. Silakan. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya Yayasan Maghfirah ini kita tubuhkan pada tahun 2018 dan kita ada satu visi yang besar iaitu untuk memperjuangkan isu pendidikan, kebajikan, dakwah dan juga perubatan, dan kita harap semoga usaha kita ini dapat membantu meningkatkan lagi masa depan yang cerah untuk rakyat Malaysia dan umat Islam khususnya. Baik, ketika Ramadan mungkin Syafiq dapat ceritakan apa aktiviti utama yang dekat kasih. Itu ada kotak kasih. Okey, jadi aktiviti utama Yayasan Maghfirah di mana kita akan memfokuskan aktiviti kebajikan khususnya. Kita akan salurkan bantuan secara bersasar kepada penduduk PPR di sekitar Lembah Kelang ataupun kita gelar sebagai projek perumahan rakyat. Okey, melalui projek yang kita gelar sebagai projek Raikan Ramadan, kita akan salurkan bantuan dalam bentuk barangan asas dan juga pek iftar. Jadi menariknya, barang yang kita bagi ni, insya-Allah kita akan sertakan juga senaskah Al-Quran di mana kita akan beri kepada setiap penerima, insya-Allah hasil daripada infak orang ramai. Kita juga tidak lepaskan peluang untuk menyantuni golongan-golongan istimewa seperti anak yatim, orang tua dan juga pesakit HIV bagi kita nak berkongsi rezeki bersama mereka. Ya, jadi saya tengok meluas ya cakupan mereka yang berima, tak hanya terhad kepada golongan asraf tapi juga tadi disebutkan tentang mereka yang hidup dengan HIV. Baik, kenapa memilih PPR? Adakah jumlah tertentu yang disasarkan di PPR? Okey, bismillah. PPR menjadi lokasi utama Yayasan Maghfirah kerana kita dapati ramai golongan miskin bandar yang berada di kawasan ini dan kita sedia maklum paras garis kemiskinan adalah 2,500. Jadi mereka yang berpendapatan di bawah 2,500 adalah golongan miskin bandar. Dan golongan miskin bandar ini kita dapati mereka bukan saja terpaksa bekerja lebih masa untuk memastikan kehidupan mereka cukup. Mereka terpaksa ada yang untuk mengelakkan berhutang dan sebagainya. Ada yang kami lihat mereka sepasang suami isteri cacat penglihatan. Jadi mereka perlukan bantuan dan sokongan. Dan di sini juga PPR kita dapati ramai golongan susah seperti OKU, ibu tunggal, warga emas yang mendiami kawasan ini. Macam Syafiq, apa pengalaman peribadilah ketika berhadapan dengan golongan asraf ni? Mungkin ada yang dah terima makanan menangis lagi sebab katanya kesusahan yang menghimpit. Pengalaman peribadi macam mana? Pengalaman dari segi pengalaman agak banyaklah saya pernah hadapilah, antaranya seperti yang dimaklumkan ataupun disebut tadi. Sedih tu sudah pastilah bila kita menghadap dengan golongan asnaf ni. Dan ada juga yang mungkin terpaksa ataupun dalam keadaan yang mental ataupun disebabkan situasi kemiskinan yang melampau. Jadi ada yang mungkin emosi yang tidak terkawal juga saya pernah hadapilah.
daripada pengalaman saya. Ya, Syafiq ada pernah menangis sekali. Saya tidak tunjuk dari panah. Yalah, tapi itulah perjuangan untuk memberikan mereka. Kadang mereka ni perlukan makanan, perlukan bila datang tu kita juga membawa emosi ya. Kita merasai kesusahan yang mereka alami. Sekalipun kita tak dapat memberikan semuanya tapi tanda ada orang yang masih mengingati. Baik, Pak Itaf ini terkandung apa di dalamnya? Adakah makanan saja ataupun ada lagi keperluan yang lain? Okey, jadi kita ada memberikan pack iftar di mana kita akan fokus untuk memberi pack iftar kepada masyarakat penduduk ataupun di sekitar Lembah Kelang, khususnya PPR. Jadi pack iftar yang kita akan bagi sepanjang Ramadan ni, kita akan serahkan kepada 15 buah PPR di mana kita dah sasarkan. Semua di Lembah Kelang ya? Ya, betul, di Lembah Kelang. Dan sebanyak 1,500 pack yang akan diadakan setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Jadi kita boleh tengok sepanjang bulan Ramadan ini hampir 30,000 penerima manfaat yang akan terima daripada hasil daripada sumbangan inilah, insya-Allah. Kadira dapat kongsikan cara untuk menyumbang? Adakah masih ada peluang untuk mereka beri sumbangan? Silakan. Alhamdulillah, Lailatul Qadar tadi yang mention ada ni kan. Jadi masih ada peluang terbuka dengan luas. Boleh layari laman web Yayasan Makfirah, yayasanmakfirah.org atau kunjungi saja laman Facebook kami, IG kami, Twitter kami, TikTok pun kami ada. Jadi boleh layari dan boleh sama-sama kita membantu mereka yang memerlukan. InsyaAllah semoga sumbangan yang tuan-tuan dan puan-puan berikan dapat mengukirkan senyuman untuk mereka. Ada tarikh tutup ke? Macam mana? Okey, jadi tarikhnya kita akan sampai ke penghujung Ramadan. Ya, penghujung Ramadan lah, insya-Allah. Jadi mungkin masih ada baki tidak lebih kurang seminggu lah untuk kita sambut dengan kempen yang dianjurkan ini. Ya, dalam kota Kasih majoritinya ada makanan ya. Mungkin akan datang ada mungkin bantuan perubatan ke ataupun apa lain untuk melengkapkan lagi keperluan bagi mereka yang terjejas. Ada, insya-Allah. Dan di bulan Syawal kita akan bagi pack Syawal juga dengan duit raya. Ada ketupat, ada rendang dan setiap yang kita lawati kita akan pastikan kalau mereka memerlukan bantuan perubatan, kita akan bantu dari segi teras perubatan kami, insya-Allah. Itu dia. Jadi terima kasih kepada Nur Hadirah binti Muhammad Adnan, Pegawai Perhubungan Luar Yayasan Makfirah, dan Muhammad Syafiq bin Muhammad Hafizi, Pengarah Projek Raikan Ramadan. Moga-moga diberkati usaha pada bulan yang mulia ini dan mendapat limpahan makfirah yang tidak terhitung nikmatnya. Sekali lagi terima kasih untuk Yayasan Makfirah. Okey, kita akan berehat seketika nanti nak berbincang lagi isu lain dan kita kalau boleh nak semarakkan kecintaan untuk menyambut malam ganjil. Moga-moga ada bertemu dengan bulan 1000 kurnia. Selepas ini di MSI, kita rehat seketika. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Kai Zai Che Kuai La. Kami petugas-petugas kawalan trafik udara negeri Sabah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Kosong-kosong. Assalamualaikum. Saya Safura binti Jamiafi ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. #TK #Lembaran Baharu. Hai, Assalamualaikum guys. Saya Haikal Farid. Okey, Haikal ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin kepada semua penonton Malaysia hari ini. Okey, Haikal nak pesan satu. Raya-raya juga tapi korang kena ingat SOP tetap kena jaga. Okey guys, lagi sekali Haikal ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum, saya Mani. Kepada semua penonton Malaysia hari ini, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Dan kepada semua, harap jaga SOP. Jangan langgar SOP, jangan cuba-cuba lintas negeri. Di rumah, relax raya ni. Okey, apa, jaga diri semua. Assalamualaikum buat semua penonton Malaysia hari ini. Assalamualaikum, saya Kapten Syahira, mewakili Angkatan Tentera Malaysia. Saya Ita Rusmawali, mewakili NADMA Malaysia. Saya Rahmia Syafiq, mewakili JKR Malaysia. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Kita jaga kita. Assalamualaikum.
saya Aduka. Salam sejahtera, saya Daryl. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Diharap kita semua tabah menghadapi COVID-19. Dan semoga raya kali ini lebih bermakna buat kita semua. #3 COVID-19. #kita jaga kita. #salam Lebaran. Walaupun COVID-19 masih melanda, bulan Syawal tetap menjelma. Hidangkan senyuman, titipkan doa, banyakkan juadah, kurangkan sisa. Selamat Hari Raya, kita lestarikan bersama. Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama kami pastinya di Malaysia hari ini. Saya sekali lagi nak ingatkan kepada anda semua berkaitan dengan SOP Aidilfitri. Sebab apa? Sebab semalam baru saja diisytiharkan beberapa negeri yang telah pun diisytiharkan sebagai kawasan PKP. Khususnya untuk anda yang berada di KL, Johor, Perak dan Terengganu. Jom, sama-sama kita saksikan. Ini dia SOP Hari Raya. Khususnya untuk anda yang nak berhari raya nanti. Okey, kepada anda semua yang mungkin nak menziarahi ke rumah, mungkin sanak saudara ke sesiapa sahaja, ini harus diingatkan kepada anda semua. Okey, jom sama-sama kita saksikan bikisan ini. Saya nak beritahu kepada anda semua berkaitan dengan SOP Aidilfitri ini. Jom. Saya sanggup buat apa saja demi anak-anak dan keluarga tercinta. Kerana mereka, saya nak buat yang terbaik untuk hidup. Walaupun beza dulu dan sekarang, saya kena bijak, gigih, tabah untuk mengatasi apa. PKP, untuk anda yang ingin pulang ataupun nak menziarahi hari raya di kawasan PKP, dibenarkan pada 1 Syawal sahaja dengan kehadiran tetamu tidak melebihi 15 orang pada satu-satu masa mengikut kapasiti rumah. Untuk anda yang nak ziarah PKPB ataupun PKPP, dibenarkan 1 hingga 3 Syawal sahaja terhad kepada 20 orang dalam satu-satu masa. Ini dia SOP berkaitan dengan PKP. Kalau anda nak pergi restoran ke dan sebagainya, dibuka, tetapi anda tidak bolehlah nak makan di sana, okey? Dan antara SOP-SOP yang telah pun dikeluarkan dekat sini, usulnya untuk anda yang nak pergi ke Bazar Ramadan, Aidilfitri dan sebagainya. Aidilfitri ataupun Bazar Aidilfitri untuk anda yang berada di Selangor, ianya dibuka sebab apa? Sebab ianya bergantung kepada PBT masing-masing. Okey, jadi kepada anda semua yang nak ziarah, ini dia seperti mana yang saya katakan tadi, kawasan PKP, PKPB dan juga PKPP masing-masing berubah-ubah. Jadi anda kena cakna tentang perkara ini. Dan ada yang mengatakan bahawa ada yang nak pergi solat dan sebagainya. Solat sunat hari raya di masjid ataupun surau di kawasan PKPD adalah tidak dibenarkan sama sekali. Tetapi MKN juga telah pun membuat keputusan bahawa jamuan selepas solat hari raya Aidilfitri di masjid ataupun surau dan juga rumah terbuka juga tidak dibenarkan. Okey, dan untuk anda yang mungkin nak ziarah kubur ketika hari raya, okey, di kawasan PKPB ataupun PKPP dengan syarat had tidak melebihi 6 orang bagi satu lot petak kubur serta tidak lebih daripada 30 minit. Itu untuk PKPB ataupun PKPP. Tetapi kalau anda berada di kawasan PKP ataupun PKPD, anda tidak dibenarkan sekali untuk melawat kubur. Sebab apa? Sebab kadang-kadang Aidilfitri ini adalah masanya untuk kita nak pergi kubur dan sebagainya. Tidak dibenarkan sama sekali untuk anda yang berada di kawasan PKP dan juga PKPD. Untuk takbir raya di masjid ataupun surau dibenarkan di kawasan PKP, PKPB dan juga PKPP mengikut ketetapan pihak berkuasa agama negeri. Namun begitu, bagi kawasan PKPD tidak dibenarkan sama sekali untuk anda nak membuat takbir raya. Ya, dan itu dia yang telah pun digambarkan kat sini. Dan khususnya untuk anda yang mungkin mempunyai anak-anak yang berada di IPT telah pun dibenarkan untuk mereka nak pulang ke kampung halaman masing-masing. Untuk pelajar-pelajar di IPT, mereka telah pun pulang ke kampung halaman masing-masing pada 7 hingga 12 Mei dan mereka harus pulang ke kampus masing-masing pada 15 hingga 20 Mei. Okey, dan kenderaan awam tidak dibenarkan sama sekali kecuali mereka yang ingin menaiki pesawat. Okey. Dan turut dipaparkan dekat sini antaranya jamuan, ziarah dan sebagainya, dan anda boleh lihatlah perkara-perkara ini di laman sesawat MKN dan sebagainya. Okey. Itu dia. Kita tak mahulah ada di antara kita ni yang sanggup untuk merentas negeri ke merentas daerah, dan kita harus tahu bahawa kawasan PKP ini adalah untuk kerajaan sebenarnya mengetatkan PKP ini adalah untuk apa? Untuk mengetatkan lagi penularan jangkitan COVID-19. Okey, baik. Kita nak bersama dengan Sofia di sebelah sana nak bercakap berkenaan dengan Maxis. Jom kita saksikan.
Terima kasih Fazli memberikan kita gambaran penuh apa yang boleh dibuat, yang tak boleh dibuat ketika kita sambut beraya Hari Raya Aidilfitri nanti. Semoga kita kekal istiqamah, kekal kuat dalam menghadapi hari-hari yang akan datang. Baik, di segmen kali ini kita akan membincangkan berkenaan kempen terbaru #KauBoleh, dan saya bersama dengan Encik Tai Kam Leong, Ketua Jenama dan Pemasaran Maxis, dan hari ini kita akan berbincang sebenarnya apakah ini #KauBoleh yang selari dengan inisiatif kerajaan Malaysia, iaitu jaringan prihatin yang memberi bantuan kepada rakyat Malaysia untuk terus menembus subsidi pada rangkaian produk dan peranti. Mari kita saksikan bikisan ini. Saya sanggup buat apa saja demi anak-anak dan keluarga tercinta. Kerana mereka, saya nak buat yang terbaik untuk hidup. Walaupun beza dulu dan sekarang, saya kena bijak, gigih, tabah untuk mengatasi apa jua masalah. Percaya apa kau lakukan. Tebus subsidi jaringan prihatin anda dan 60 GB internet pantas prihatin sebulan percuma dengan Maxis dan Hotlink sekarang. Anda boleh nikmati #KauBoleh, dan seterusnya kita akan bincangkan apakah sebenarnya kempen ini. Sekali lagi saya perkenalkan Encik Tai Kam Leong, Ketua Jenama dan Pemasaran Maxis. Apa khabar? Selamat pagi. Morning. Selamat pagi. Terima kasih meluangkan masa hari ini, Encik Tai. Oh, terima kasih. Terima kasih. Baik, Encik Tai, mungkin bagi penonton kita semua untuk mengetahui dalam menjalani norma baru, kesalingan hubungan dalam komunikasi menjadi keperluan asas. Konektiviti itu menjadi satu perkara yang sangat-sangat penting. Jadi, bagaimana situasi sekarang memberikan impak bagi mereka dalam golongan segmen berpendapatan rendah di Malaysia, dan bagaimana Maxis boleh membantu mereka? Oh, terima kasih. Sebenarnya pandemik ini memang banyak kesan mendalam, terutamanya pada kami rasa golongan berpendapatan rendah. Dan peranan konektiviti atau teknologi rasanya semakin berubah. Betul. Mungkin dahulu peranannya mengutamakan hiburan. Tapi rasanya sekarang sudah semakin menjadi macam norma baru. Dalam aktiviti-aktiviti digital seperti pembelajaran atau bekerja dari rumah sehingga kepada perniagaan atau e-commerce. Justru itu kami rasa internet atau telefon pintar atau peranti-peranti lain bukanlah keperluan elektif lagi, tapi sebenarnya keperluan asas. Betul. Dan bagi kami sebagai rakan rasmi kerajaan bagi program prihatin, jaringan prihatin ini, kami rasa kami ada peranan yang penting untuk menjadi digital enabler atau pemboleh digital. Bagi memperkasakan lagi komuniti, kalau boleh untuk merapatkan sedikit sebagaimana ada mana-mana jurang di antara komuniti yang digital daripada golongan B40 atau dengan orang lain. Harapan kami adalah tiada mana-mana pun masyarakat Malaysia yang ketinggalan. Betul. Tiada siapa yang akan ditinggalkan. So, tentunya ini pergerakan menuju ke satu dunia yang memerlukan akses konektiviti internet yang sangat tinggi. Ya. Baik, Encik Tai, apakah keunikan yang ditawarkan oleh Maxis dalam usaha dan kerjasama bagi menyokong program jaringan prihatin ini? Dalam kita melihat konteks untuk memastikan jaringan ini untuk semua dapat diberikan akses, satu perkara yang mencabar juga. Bagaimana? Betul kata Sofian ni, sebenarnya keunikannya adalah dalam matlamat kita sendiri. Ya. Sementara itu kami rasa bagi nak memenuhkan keperluan orang ramai, keunikan kami adalah pada rangkaian produk yang luas. So tawaran kami termasuk juga internet tanpa had bersama Hotlink Prepaid. Okey. Ataupun peranti-peranti terkini dengan Hotlink Postpaid, sampailah kepada Wi-Fi internet dekat rumah bagi sekeluarga dengan Maxis Home 4G Wi-Fi. Dan bagi semua produk-produk ni, kalau saya boleh summarize sikit, adalah kami berharap rakyat Malaysia boleh menikmati kredit RM180 ataupun subsidi sehingga RM300 bagi peranti terkini. Dan tambah-tambah lagi, kami ada juga menyediakan 60 GB internet berkelajuan tinggi sebulan bagi semua pelanggan. Wow. Dan ini kerjasama kami dengan program jaringan prihatin ini. Dan kami harap kami mempelawa segala rakyat Malaysia untuk melayari laman web kami untuk lebih
maklumat lanjut. Baik, ini pasti memberikan satu harapan yang sangat tinggi bagi ramai golongan hanya yang pasti memerlukan untuk pembelajaran, pekerjaan dan sebagainya. Jadi tanya kepada Maxis lah atas kempen yang sangat hebat ini. Dia mungkin nak terangkan sedikit sebanyak bagaimana idea hashtag Kau Boleh kempen ini diwujudkan. Apakah sebenarnya yang diingini oleh Maxis dalam menyebarkan lagi kebaikan menerusi hashtag Kau Boleh ini? Seperti mana yang kami bermula tadi, kami kata pandemik ni memang ada impak besar. Betul. Kepada seluruh negara, terutamanya golongan berpendapatan rendah. Tapi actually komuniti tersebut adalah menjadi inspirasi kami. Kerana bila kami berjumpa dengan mereka, kami mendapati kegigihan mereka, ketabahan mereka untuk mengatasi cabaran-cabaran yang mereka menghadapi itu, kami pun rasa ada inspirasi baru lah. So, harapan kami adalah untuk cuba meraihkan semangat mereka. Nak untuk memberitahu kisah-kisah orang-orang yang kami jumpa untuk memberi dorongan kepada rakyat lain, untuk komuniti lain. Dan terutamanya kisah bagaimana mereka menggunakan teknologi, menggunakan aktiviti digital untuk meningkatkan mutu kehidupan mereka sendiri. So, harapan kami untuk kempen Kau Boleh ni adalah untuk membantu dari segi konektiviti dengan produk kami, tapi juga untuk memberi inspirasi kepada rakyat lain. Betul. Saya sukakan bila macam menggunakan perkataan inspirasi kerana banyak perniagaan sebenarnya daripada mungkin perniagaan kecil, perniagaan yang daripada keluarga dulu dan sebagainya, menjadikan bisnes mereka itu boleh mempunyai satu impact di dunia digital dan sebagainya. Jadi itu yang perlu kita raikan sebenarnya. Dan kita ingin fahami daripada sudut perspektif Maxis pula, bagaimana kempen ini selari dengan matlamat terus menerajui Maxis. So sebenarnya terus menerajui bukan sahaja cogan kata, bukan satu slogan lah saja. Tapi sebaliknya ia adalah tujuan seharian bagi kami yang bekerja dengan Maxis. Ya. Dan tujuan itu adalah boleh disimpulkan dengan senang, boleh dikatakan kami percaya bahawa rakyat Malaysia, semua rakyat Malaysia, semua warga Malaysia wajar diberi peluang dan disediakan kebolehan bagi mencapai apa-apa matlamat mereka sendiri. Dan untuk memberikan kebolehan ni adalah untuk memberikan peluang pendidikan atau akses kepada inovasi, teknologi dan inisiatif-inisiatif baru. Baik. So, sebagai contoh kan, kami pun ada inisiatif macam iKlas. iKlas adalah program komuniti utama kami yang bertujuan untuk memberikan akses percuma pembelajaran secara digital kepada pelajar-pelajar terutamanya di luar bandar. Kami rasa dengan memberikan kandungan yang berkualiti tinggi dan secara percuma melalui portal iKlas, kami boleh memberikan kesan yang mendalam kepada lebih ramai orang. So setakat ni lebih kurang 34,000 pelajar yang telah menggunakan portal iKlas, dan bersama dengan 118 pusat internet di seluruh negara, kami masih cuba untuk menggunakan iKlas untuk menyebarkan mesej ni dan untuk melibatkan mereka lebih lagi. Saya ucapkan tahniah dan syabas juga kepada Maxis dan Encik Tai mewakili mereka semua yang berada dalam keluarga Maxis ini kena memberikan satu kebaikan yang sangat mantap untuk keseluruhan rakyat Malaysia dalam melalui hari-hari yang agak mencabar ini, memerlukan akses internet tidak kira di mana jua kita berada. Dan bagi anda penonton di rumah, untuk yang berkelayakan, jangan lupa untuk terus menebus subsidi kredit dan bil bernilai RM180 atau subsidi sehingga RM300 untuk peranti dan 60 GB internet pantas prihatin setiap bulan dengan rangkaian nombor 1 Malaysia Maxis. Nak dapatkan lebih info lanjut, sila imbas QR code di skrin anda pada ketika ini di bahagian bawah. Ada berada di situ, anda skankan sahaja. Anda boleh terus mendapatkan akses dan pelbagai informasi berkenaan kempen hashtag
kau boleh ini. Dan kita ingin ucapkan terima kasih kepada Encik Tai Kam Leong, Ketua Jenama dan Pemasaran Maxis, kerana sudi meluangkan masa memberikan kita harapan yang lebih padu lagi untuk mereka semua yang perlu bekerja, belajar untuk terus mendapatkan akses rangkaian internet yang terbaik daripada Maxis. Thank you. Thank you. Sama-sama. Terima kasih. Dan itulah dia perkongsian setakat ini. Kita akan berehat seketika. Sekembali kita akan bersama dengan rakan artis Iman Troy akan bersama kita di Malaysia hari ini. Ibu nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua umat Islam. Dan sama-sama kita kuatkan hati, tabahkan hati kita sebab kita semua tak dapat balik raya kan? Kan? Jangan nangis. Ibu tak apa. Jangan nangis. Ibu nangis tak apa. Kita kuatkan hati. Ya. Orang boleh buat video call tapi anak-anak ibu semua tak boleh buat video call kat ibu sebab lain telefon kat rumah ibu teruk. Nanti ibu lagi stres. Saya Rudi Pilus, Timbalan Presiden PKWM, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya. Assalamualaikum. Saya Aida Ruyati mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri dan selamat berbahagia. Semoga kita sama-sama dapat menentang COVID-19. Saya Syed Aziz ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hai, saya Ara Jori. Ara ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam di seluruh dunia dan kita raya ikut SOP, okey, kepada semua penonton MSI. Hai guys, nama saya Ahmad Izrin Loy. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua rakyat Malaysia yang menyambut. InsyaAllah kalau boleh balik raya kampung tu, make sure praktikkan betul-betul, jaga kesihatan dan jaga jarak, jaga SOP dan macam-macam lagi lah. Kalau tak boleh balik raya tu, jangan sedih-sedih. Bolehlah lawat keluarga mana yang ada dekat KL ni and stay safe. Hai, Assalamualaikum. Saya Ismail Zani. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua penonton Malaysia hari ini. Inilah time kita celebrate Ramadan kita yang dah lepas. So Alhamdulillah tahun ni raya sangat-sangat meriah. Dan kepada siapa yang still ada parents tu, bermaaf-maafan dengan saudara-saudara dan apa pun. Stay safe wherever you are, whenever you are, dan jaga kesihatan masing-masing. Bye. Assalamualaikum. Hari Raya sudah tiba. Lagu-lagu raya klasik meriahkan suasana. Drama mesra berbalas senyuman dan tawa yang tak dipaksa. Marilah semua kita dendangkan salam lebaran. Ya hari raya, ya hari raya, hari kemenangan kita. Selamat hari raya. Ya hari raya, ya hari raya, hari yang indah mulia. Selamat hari raya.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Okey, itu dia antara lagu raya terbaru lah, moden kan. Zaman Iman Pakcik Choi. dulu lain. Apa? Zaman Pakcik? Oh, kesiannya Pakcik. Pakcik tak pelik raya. Dia tak rancak sangat ya. Betul dia, zaman Pakcik lagu-lagu syahdu. Okey, Zaman Pakcik. Tapi lagu Iman Troy tu saya rasa macam kena sikit lah dengan pandemik kita sekarang ni sebab lagunya macam happy. Lepas tu adik-adik kita, anak-anak kita dan juga ayah kita pun boleh hafal lirik lagu tu. Macam mana lagunya? Ya hari raya. Pejam cilik kan? Itu yang saya tahu. Tapi ni Okay, kita akan cuba hubungi Iman Troy di talian. Panggilan video. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Wow. Hai semua. Assalamualaikum. Salam. Pejam celik ni, macam mana dapat ideanya setakat ni, macam mana sambutan? Okey, sambutan Alhamdulillah. Imam pun tak sangka sekarang dah 3 minggu. Views pun dah 3.8 million tak silap. Alhamdulillah. Sebenarnya memang kita orang tak expect pun nak keluarkan lagu raya ni. Sebab sebenarnya Iman nak keluarkan my second single masa bulan 3. Tapi sebab SOP and kita orang MCO semua ada, kita orang tak nak ambil risiko. Jadi kita orang postpone ke lepas raya. Jadi sebelum kita nak buat orang tunggu-tunggu tu, kita kesian kan. Kita macam nak lepas rindu, so kita orang bagilah lagu raya ni, kita hadiahkan lagu raya untuk semua. Yang penting kalau semua orang happy, Iman pun happy. Apa ni? Memang Ini unexpected plan. Iman Raya pertama sebagai artis popular ke tahun ni? Popular ke? Popular. Famous lah. Apa ni, macam mana raya ketika zaman Nur Iman Alisa? Macam mana? Okey, betul. Tahun ni adalah tahun pertama Iman Raya sebagai selebriti. Boleh ke saya cakap macam tu? Boleh. Dia rasa best sangat dan seronok sebab kita macam, yelah, raya ni juga first year raya ni juga Iman keluarkan lagu sendiri. Jadi tahun ni Iman Raya dengan lagu Iman sendiri and ada dance talent and all. And tahun ni juga Iman dapat share dekat everyone apa yang Iman berbuka semua. So insyaAllah mungkin raya tahun ni Iman akan share to everyone apa benda yang kita orang buat masa hari raya. Itu yang paling seronok. Yes, Iman suka share dekat semua orang apa yang Iman buat. Okey, menariklah Iman. Kita nak tanyalah sebab ya kan kita baru saja diumumkan akan lalu PKP lagi sekali. Jadi bila awal-awal tu bila Iman mendengar ada kata kejut, bagaimana persediaan raya, semuanya macam mana? Ceritakan sikit, tergendala ke keluarga macam mana? Okay, to be honest, Iman memang dah agak pun ada MCO juga masa raya ni. Jadi kita orang memang dah betul-betul plan. And bagi Iman macam kalau tak MCO pun kita orang tetap takkan balik mana-mana dan kita takkan keluar daripada yang jauh-jauh lah. Kita akan stay kat rumah atau panggil saudara mara yang terdekat datang beraya sekali. Sebab tahun ni juga kita orang dapat raya bersama nenek sebab nenek sakit semua. Jadi Alhamdulillah tahun ni dapat raya bersama nenek dan dapat berkumpul juga saudara mara yang lain. Tapi tetap jaga SOP lah walau macam mana pun. Yang penting tahun ni kita raya tetap kena meriah walau macam mana pun sebab raya setahun sekali. Ya, raya tetap beraya. Itulah dia. Ya, betul. Ni nak cakap pasal klip video ni yang dah pun mencapai berapa tadi? 3.8 juta. Wow. Ya, betul. Saya Alhamdulillah. bila kita sebagai audiens ataupun penonton memanglah tengok klip video tersebut tapi kita ni tak tahulah makna di sebalik klip video tersebut. Awal-awal kita fahamlah happy, nyanyi, joget sana, joget sini apa semua kan. Tapi di penghujung klip video tu apa yang signifikan, apa yang dimaksudkan dalam klip video tu? Di penghujungnya tu bangun tengok handphone apa semua tu. Boleh ceritakan, Iman? Okey, cerita apa yang kita nak sampaikan daripada MV ni adalah sebenarnya kita orang buat preparation. Kita tunjuk dekat orang apa yang kita orang buat masa raya. Maksudnya anak-anak Melayu buat, orang Melayu buat preparation apa masa raya. So benda yang kita tunjuk. Dan kat sini kita nampak yang Iman dapat spend time dengan saudara mara.
dengan kawan-kawan semua dekat kampung. Tapi bila last kali tu sebenarnya benda ni semua mimpi. Iman termimpi terbawa-bawa sebab nak sangat raya bersama mereka. Tapi sebenarnya disebabkan itu semua mimpi, pagi raya itu juga dia orang hantar mesej, it's okay, kita tak dapat raya bersama pun, yang penting tetap ada media sosial and kita boleh contact each other and kita boleh FaceTime juga walau macam mana pun, kan. Yang penting orang cakap pagi raya ni tetap kena ada dengan family. Jangan putuskan hubungan. Okey, sebagai artis remaja kan, macam mana persiapan dari segi baju raya? Sebab yalah, sebelum ni mungkin biasa-biasa tapi jadi artis ni macam mana? Mungkin lebih 10 pasang ke, Iman macam mana? Sama je. Kalau kita orang memang seminggu tu memang ada pakai baju raya je. Memang seminggu, minggu pertama raya tu memang pakai baju raya je. Yang next tu barulah kita orang boleh pakai baju biasa ke, baju biasa. Sebab memang family jenis macam tu. So, lebih kurang dalam 7 pasang jugalah. Wow. Memang dah biasa macam tu dengan family. Iman ada ucapan untuk Cikgu Jo tak? Cikgu Jo. Cikgu Jo, Iman say thank you so much sebab bantu Iman sampailah Iman berada di sini. Dan Iman harap Cikgu Jo sihat selalu. Itu dia. Amin. Okey. Okey, apa ni tadi penerbit ada tanya kan? Raya Haji Oh, Ana. Ada persiapan untuk lagu baru ke apa-apa ke? Okey, persiapan untuk lagu baru. Iman akan release my new single, which is single ketiga Iman masa lepas raya. InsyaAllah kalau ada rezeki. Dan dia punya genre dia still catchy song tapi dia macam moto Javani sikit. Lain daripada sebelum. Wow. Iman takut tak lagu baru nanti nak menyanyi lagu Iman Teman kan sangat-sangat popular? Rasa debaran tak? Ya. Dia macam saya rasa pressure tau. Tapi dalam masa yang sama dia macam bagi semangat dekat kita orang untuk kerja lebih keras dan tunjuk dekat semua orang yang apa lagi yang kita orang nak tunjuk, apa lagi yang kita orang ada. Betul yang Iman nak sangat tunjuk orang. Lagu ni Iman memang tak sabar sangat-sangat nak release dan tunjuk dekat semua orang hasil kerja keras kita orang as a team. Okey, itu dia. Semua lepas raya ni banyak lagu akan dihasilkan. Selamat berjuang untuk Iman. Boleh tak Iman nyanyi versi Teman versi pagi-pagi ni boleh tak Iman? 1, 2. Petri, dia mesti akan suruh artis kena nyanyi ni. Santai je Iman. Sahlah tak nyanyi. Santai je. Lagu Teman ke? Petri je buat. Santai je. Betul. Teman Okey, santai je. 5, 6, 7. Aku pilih-pilih lagi, pilih-pilih hati buatku mencari. Berkili-kili kampi, kili-kili janjian dimungkiri. Okey. Pakcik macam nak berjoget dah tadi. Kalau kami berdiri dah joget dah ni. Lighting man kita, Cik Aslam suka lagu tu. Okey. Okey, terima kasih Iman bersama kita Terima pagi ni. kasih. Thank you so much for having me. Thank you so much. Selamat Hari Raya in advance. Selamat Hari Raya. Okey, all the best. Okey, itulah So tak jadi remaja. Kan? Sofia? Terkenanglah juga kadang-kadang. Dan kita juga ingin mewawarkan berkenaan dengan sembang sahur malam ini. Pasti anda ada ketinggalan banyak pengisian yang sangat menarik malam inilah. Sebab apa? Sebab sembang sahur malam ini merupakan malam terakhir untuk siaran Salam Sahur. Apa? Sembang sahur. Sembang sahur. Sembang sahur. Sembang sahur. Okey, dan untuk Jad Rasul macam mana? Saksikan promo dulu. Okey, jom saksikan Sembang Sahur. Ketika ini pihak berkuasa terus memperketatkan sekatan jalan raya di beberapa lokasi seluruh negara. 8.30 pagi di sekitar Plaza 1 Jalan Duta ini, aliran trafik di sini adalah lebih tinggi dan akan pengukuran kedalaman air ini bukan hanya untuk marine activities tapi secara langsung adalah untuk defense, keselamatan pelayaran. Sebab tu zaman dulu kebanyakan cawangan hidrografi ini di bawah tentera laut. Wow. Dan juga Jejak Rasul episod akhir. Sedih. Ya Allah, cepatnya. Ramadan habis, Jejak Rasul pun habis. Tapi kali ini kami akan jelajah tinggalan Melaka. Ini rangkumannya. Mana mungkin sebuah empayar gemilang yang bertunjangkan Islam menguasai segenap Nusantara tiada masjidnya.
apakah Masjid Agung Melaka terletak di puncak bukit? Saksikan Minggu Akhir Jejak Rasul setiap Jumaat hingga Ahad 6.30 petang hanya di TV3. Biar melaburkan Gemilang tirai Melaka, gemilang. Mana masjidnya? Jawapannya esok. Dalam Jejak Rasul. Okey, baik. Jangan lupa untuk anda saksikan Sembang Sahur dan juga Jejak Rasul nanti di minggu-minggu terakhir ni. Okay, so kita akan bincangkan pula berkenaan dengan persiapan frontliner bersempena dengan Aidilfitri. Apakah yang perlu mereka persiapkan dari segi minda, fizikal, semua akan kita perincikan esok. Okey, dan insyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Dan saya Fazli Fuad. Saya Sofia Nur Solehatun. Saya Fitri Yahya. Kita jumpa lagi pada esok hari. Salam PKP. Assalamualaikum. Bye. Suaramu gemersik takbir mengundang rinduku. Fikiranku terkenang sejuta kisah lalu bersamamu. Saat ku di sisimu meraihkan syawal denganmu. Maafkan diriku andai ku tak bisa menatap wajahmu di hari yang mulia. Kenangan terindah sewaktu dahulu bersama semua ku ucapkan selamat.